Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Pengerusi kepada masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, the grading of human being in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa grading. Ditanya para sahabat, grade-nya macam mana ya Rasulullah? Grade-nya mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang disebut sebagai orang yang Allah tak nak berjumpa dengan dia nanti pada hari kiamat. Allah tak nak jumpa dia. Grade yang kedua, Allah nak jumpa dia, tetapi Allah nak jumpa dia dalam keadaan ia tak ia saja. Dan kumpulan yang ketiga, Allah bagi tahu seluruh penduduk manusia ketika itu, inilah kekasih-kekasih aku. Awak jadi gitu sebab kehadiran mereka dalam majlis ilmu. Ada yang orang diberitahu, tuan-tuan, poster-poster dah keluar ni, e-poster dah keluar, ada program malam ni, tapi mereka tak datang. Mereka duduk di rumah. Maksud maghrib tadi, mereka bawa anak mereka keluar, pergi makan malam ni. Tinggal majlis ini. Ada orang yang tengok drama, yang ditunggu-tunggu, drama yang bersambung-sambung dalam TV. Ada orang yang tak patutnya meraihkan orang, dia meraihkan orang pada malam ini. Ada orang yang tak buat apa-apa pun, duduk menong di rumah. Mereka tak mai ke masjid hutang kampung ini. Ini besok di hari kiamat, waktu kita berada di padang mahsyar, Allah tak mau jumpa orang seperti ini. Allah tak nak jumpa mereka. Kumpulan yang kedua ialah yang ia tak ia ni. Duduk dalam majlis, minta maaf saya sebut ni, tuan-tuan maafkan saya. Duduk, bersandak-sandak mereka duduk, cari tiang, belakang-belakang tiang, duduk jauh sana. Saya tak nampak muka mereka, saya nampak badan mereka. Hak ni orang ini duduk dalam majlis, di akhirat nanti, Allah pandang dan tak pandang, Allah pandang dan tak pandang, Allah pandang tak pandang. Tapi kumpulan yang tiga yang Allah bagi tahu, inilah kekasih-kekasih aku. Siapa mereka? Mereka yang duduk dalam majlis ilmu, yang paling hampir kan pemberi majlis ilmu. Yang paling hampir. Itulah kekasih-kekasih Allah. Saudara, kita kena tunjuk pada anak-anak kita, kita minat pada majlis ilmu. Kita kena tunjuk pada sahabat-sahabat kita, kita minat majlis ilmu ini. Kita tunjuk kepada umat, kita minat kepada majlis ilmu ini. Tapi kalau belakang-belakang, jauh, hati pun jauh, fikir pun jauh. Jadi saudara, insyaAllah,
yang akan datang ni, jadilah kekasih-kekasih Allah. Lagu mana nak jadi kekasih Allah? Mai dekat, hampir dengan orang yang memberi ilmu dalam majlis ilmu tersebut. Okey. Tadi saya baca 7 ayat dalam surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir ni ada 56 ayat. Sebelum surah Al-Muddathir ni ialah surah Al-Muzammil. Ada 20 ayat. Selepas surah Al-Muddathir ini, surah Al-Muddathir dikapit oleh 2 surah, diapit oleh 2 surah. Surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ni ada 40 ayat. Kenapa saya pilih Al-Muddathir malam ni? Sebab surah Al-Muddathir ini ayat 1 sampai ayat 7 itu cerita bagaimana kita dapat meletakkan agama Allah ke singgasananya. Lagu mana kita nak mertabatkan agama Allah. Bagaimana kita nak menyunsung agama Allah, letakkan agama Allah di puncaknya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada satu benda pun yang boleh menyayangi tingginya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada perkara yang boleh menyayangi tingginya Islam. Kristian tak dapat menyayangi isterinya Islam. Judaism, agama Yahudi, tidak dapat menyayangi tingginya Islam. Tak ada. Fir'aun tak dapat menyayangi tingginya Islam. Namrud tidak dapat menyayangi tingginya Islam. Dan agama Islam itu jadi pegangan saudara. Agama yang dimuliakan oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falam yakun wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan kamu ambil agama selain daripada Islam, maka kamu agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil agama pegangan-pegangan hidup selain daripada Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, balik kepada surah Al-Muddathir tadi. Saya harap tuan-tuan buka lah nanti tuan-tuan ni. Di hujung-hujung ni. Surah Al-Muzammil, surah Al-Muddathir, surah Al-Qiyamah. Di hujung-hujung Al-Quran itu. Apa intinya? Ya ayyuhal muddathir, wahai mereka yang berselimut. Tuan-tuan baca tafsir dia. Selimut itu rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak Jibril di atas langit. Setelah dapat wahyu yang pertama, wahyu tak turun. Sekian lamanya wahyu tak turun. Tiba-tiba Nabi dalam perjalanan satu tempat nampak Jibril atas kerusi di atas langit. Nabi Muhammad takut. Balik ambil selimut. Ketak takut. Maka keluarlah ayat ya ayyuhal muddathir, wahai mereka yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Segera bangun, fa'il amar. Bukan bangun menggeliat. Segera bangun, melompat, terus bangun. Qum fa'anzir, segera bangun. Wahai orang hutan kampung, segera bangun, datang masjid. Wahai orang hutan kampung, segera bangun, datang dalam majlis ilmu seperti ini. Ini taman syurga, duduklah di taman syurga. Wahai orang hutan kampung, bawalah maram, bawa isteri kamu. Kamu tak bagi ilmu, masjid bagi ilmu, bawa mereka ke tempat masjid, ke rumah Allah. Kamu tak bagi ilmu, kamu dah kahwin 30 tahun, kamu tak bagi ilmu kepada isteri kamu. Tapi masjid ada ilmu. Kenapa kamu penjarakan isteri kamu di masjid, di rumah? Kenapa kamu selama 30 tahun
terus-menerus menjahilkan istri kamu. Tuan-tuan, berapa orang yang mendidik istri, mendidik agama? Berapa orang yang dah kahwin 40 tahun, didik istri, didik akidah, didik syariah, didik akhlak, didik tauhid, didik fiqah, didik akhlak, didik tasawuf, didik Quran, didik hadis. Saudara, kalau tak didik istri, pasti di depan Allah nanti Allah tanya, engkau dah kahwin 40 tahun. Malaikat aku yang mencatat kehidupan kau, tak pernah satu saat pun kau berdepan dengan istri, dengan anak-anak. Engkau buka Quran bersama dengan mereka. Engkau buka sepotong hadis bersama dengan mereka. Engkau bacakan sepotong tulisan-tulisan daripada ulama-ulama besar kepada mereka. Saudara. Jadi selama-lamanya minta maaf saya sebut, istri kita jahil. Nak salat tak ada ilmu, nak puasa tak ada ilmu, nak buat amal ma'ruf nahi munkar tak ada ilmu, nak berdakwah tak ada ilmu, nak didik anak agama tak ada ilmu, nak didik anak agama tak ada ilmu, nak nasihat anak tak ada ilmu. Saudara, cuba tu terenungkan. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun bagi ingatan, bangun, qum fa'anzir. Bangun beri ingatan kepada istri, kepada anak-anak. Bangun bagi ingatan kepada adik abang kau. Bangun beri ingatan hatta kepada mak dan ayah. Bangun beringatan kepada menantu, kepada anak, kepada cucu, kepada adik, abang, kakak, saudara mara. Bangun. Saudara bangun? Saya nak tanya saudara, saudara bangun bagi ingatan? Pagi tadi, tuan-tuan, pagi tadi hari Sabtu, cuti di Kedah ini. Saudara bangun bagi ingatan? Saudara bangun titahkan anak dan isteri datang ke masjid hutan kampung ini? Tak sembahyang di rumah, tak payah sembahyang di rumah. Nabi tak sembahyang di rumah. Abu Bakar Siddiq tak sembahyang di rumah, Omar tak sembahyang di rumah, Osman tak sembahyang di rumah, Ali tak sembahyang di rumah, Zaid bin Thabit tak sembahyang di rumah, Sa'id bin Waqqas tak sembahyang di rumah, Abdullah bin Mas'ud tak sembahyang di rumah, Abdullah bin Umar tidak bersalat di rumah. Saudara, balik, wahai mereka yang berselimut, qum fa'anzir. Bangun, untuk apa bangun? Bukan bangun pergi pancok, bukan bangun pergi bilik ayam, bukan. Qum fa'anzir, bangun bagi ingatan. Ada syurga, ada neraka, itu ingatannya. Ada dosa, ada pahala, itu ingatannya. Ada haram atau halal, itu ingatannya. Tuan-tuan bagi tahu isteri kita yang halal, yang haram. Tuan-tuan bagi tahu anak kita yang perempuan yang halal, yang haram. Tuan-tuan bagi tahu pakaian anak-anak dara kita yang halal, yang haram. Saudara akan bertanggungjawab penuh di hadapan Allah. Let me tell you this, you are going to be fully responsible in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Saudara bertanggungjawab penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dara yang pakai seluar ketat, pakai jeans itu, saudara akan ditanyakan di hadapan Allah. Anak dara kita, dua orang naik motor, tuan-tuan. Pakai tudung, tapi pakai t-shirt lengan pendek, pakai jeans yang menampakkan seluruh bentuk tubuhnya. Saudara, emak dan ayah akan ditanyakan oleh Allah. Qum fa'anzir, bagi tahu dia. Kenapa kita tak bagi tahu anak kita? Anak kita yang lambat solat, kenapa kita tak bagi tahu? Anak kita tak datang masjid, kenapa kita tak bagi tahu? Anak kita yang tak duduk majlis ilmu, kenapa kita tak bagi tahu? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun beri peringatan. Apa peringatan yang nak diberi? Wa rabbaka fakabbir.
Tuhan kamu agungkanlah. Apa peringatan yang nak diberi tuan-tuan dan puan? Satu peringatan yang nak diberi kepada anak, kepada isteri, kepada adik, kepada abang, kepada jiran, kepada seluruh anggota masyarakat. Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah. Wahai anakku, Tuhan kamu agungkanlah. Wahai menantuku, Tuhan kamu agungkanlah. Wahai anakku, cucuku, Tuhan kamu agungkanlah. Wahai jiranku, Tuhan kamu agungkanlah. Do you tell your neighbors macam itu? Do you tell your children macam itu? Saudara, wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah. Saya nak tanya tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan. Ini saja-saja. Ini kita bukan apa pun. Ada tak pernah tuan-tuan dah kahwin 40 tahun, anak ada 5 orang? Pernah tak bincang-bincang dengan mereka, cerita-cerita dengan mereka, cara casual, cara santai-santai tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada ke tak ada? Cerita mengenai 2 malam di Penang, seminggu kita cerita. Cerita mengenai cuti baru ni, kita pergi ke Pulau Pangkor, seminggu kita cerita. Sekitar 5 tahun dulu kita pergi Langkawi, sampai 5 tahun kita cerita. Tapi cerita kebesaran Allah. When was the last time that you tell your children about the greatness of Allah Subhanahu Wa Taala? Bila? Tentuan ni. Balik. Ya ayyuhal muddatsir, mereka yang berselimut, bangun, kum fa'anzir, bangun, apa nak buat bangun? Bukan bangun isap rokok, bukan. Bukan. Bukan bangun cari kopi, bukan. Bukan bangun cari roti canai, bukan. Bukan bangun cari capati, bukan. Bukan bangun cari lontong, bukan. Tapi bangun cari kebesaran Allah. Pak mak mereka mai masjid, anak tak mai masjid. Suami mai masjid, isteri tak mai masjid. Kita ada mahram ni, boleh datang masjid. Wanita yang ada suami, yang ada anak, yang ada adik abang, boleh mai masjid, ada mahram. Kalau tak ada mahram, jangan mai. Jangan duduk mai. Perempuan yang tak ada mahram, jangan mai masjid. Sembahyang di rumah lebih afdal. Tapi kalau ada mahram, nak cari ilmu, datang. Datang masjid. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangun, wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah. Mulai daripada hari ini, esok tuan-tuan, mulai daripada esok, rumah kita, rumah tangga kita mesti mengagungkan Allah. Tadi saya beri di Seri Mentalun tadi tuan-tuan ni, kuliah duha, 2 jam saya bagi kuliah duha. 2 jam, 2 tajuk. Tajuk yang pertama, hidup dan mati dalam Islam. Tajuk yang pertama tadi, jam pukul 9.30 sampai 10.30, hidup dan mati bersama Islam. Tajuk yang kedua tadi, saya beri dalam 45 minit, wanita ahli syurga, wanita ahli syurga. Isteri tuan-tuan tak ada tadi di sana. Tak ada. Jauhkah hutan kampung ni dengan Mentalun? Berapa jauh? Bawa kereta berapa jauh? Berapa lama? Tuan, Ustaz Ruslim, bawa kereta berapa minit kita daripada sini pergi Mentalun? 15 minit. 15 minit. Saya datang tuan-tuan 5 jam daripada Kuala Lumpur. 5 jam Hasan Ali datang. Tuan-tuan nak jawab lagu mana? Hasan Ali mai daripada Kuala Lumpur 5 jam. Nak pergi Mentalun 15 minit, hang tak mampu. Tuan-tuan nak jawab lagu mana? Bagi tahu saya nak jawab lagu mana. Saya boleh jawab di depan Allah. Saya dengan isteri saya, dengan 2 orang datang daripada Kuala Lumpur 5 jam. 5 jam bawa kereta.
tuan-tuan dengar. Saya tengok poster tentang Forum Perdana Ehwal Islam bersama dengan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Datuk Profesor Dr. Ridwan T. Saya jadi moderatornya. Semuanya kat telefon saya ni penuh dengan poster. Takkan tak sampai di hutan kampung. Saya nak ulang, kalau saya boleh mai 5 jam bawa kereta, tuan-tuan hanya 15 minit, tapi ke tempat itu, tak serta sama. Tuan-tuan jawab di hadapan Allah. Pasti Allah akan tanya, why have not you turned up? Hasan Ali came over for 5 hours driving. You need only 15 minutes traveling from hutan kampung to Mentalun. But you were not there. Your wife was not there. Macam mana? Nak jawab macam mana? Saudara. Dan menuntut ilmu ni wajib fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib untuk laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Wajib. Perbuatan saudara-saudara bukan saudara ini yang tidak membawa isteri ke majlis ilmu, saudara terus menjahilkan isteri. Ini satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. You are making your wife and children remain to be ignorant about religion. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tanyakan anak-anak kita syarat sah wudu. Tanya anak kita, Man, Atita, Ani, Along, bagi tahu ayah syarat sah wudu. Dia tak boleh jawab. Saya yakin dia tak boleh jawab. Tanya pok dia pun saya tak tahu pok dia boleh jawab tak boleh jawab. Macam mana? Macam mana nak mati tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu saya macam mana lagu nak mati. Macam mana tuan-tuan nak mati bertemu dengan Allah? Syarat sah wudu pun tak boleh jawab. Saudara-saudara yang mati sekalian ni. Utlibul ilma walau bisin. Apa dia maknanya? Maknanya apa? Tuntutlah ilmu walaupun kamu terpaksa sampai ke negeri China. Daripada sini nak pergi negeri China paling tidaknya 6 jam setengah. China bukan Islam. Islam dalam 260 million daripada 2.4 bilion penduduk China. Talabul ilm. Talabul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa dia? Tuntutlah ilmu daripada buayan, daripada buai. Hingga apa tuan-tuan? Puan-puan hingga apa? Hingga ke liang lahat. Allah bagi space yang begitu panjang tuan-tuan. Daripada kita lahir sampai ke liang lahat. Begitu besar space dia. Ada yang tuan-tuan 60 tahun umur tuan-tuan. Tapi jahil lagi. Minta maaf saya sebut. Jahil ilmu. Kalau saya tanyakan soalan tadi syarat sah wudu pun mungkin kita tak boleh jawab. Mungkin Hasan Ali tak boleh jawab. Sebab Hasan Ali tidak pernah duduk dalam majlis ilmu. Hasan Ali tak pernah beli-beli kitab. Kita kahwin dengan isteri kita 35 tahun. Sebiji kitab pun tak beli. Sebiji buku pun tak beli. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa banyak buku yang tuan-tuan beli? Hari ini saya buat 3 buku ni tuan-tuan. Tulisan saya ni, nanti saya nak sebut. Saya dah tulis lebih daripada 40 buku. Pentingnya ilmu. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Kalau kamu nak berjaya dalam hidup dunia kamu, kunci kejayaan hidup di dunia adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu, kunci kejayaan kehidupan akhirat adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Minta maaflah tuan-tuan, minta maaf. Ini ramai ni. Ustaz Ruslim, ni kira ramai ni. Kadang-kadang saya pergi ada masjid. Yang duduk majlis ilmu ni 6 orang je. 6 orang je. 6 orang. Tak ada hujan, tak ada apa. 6 orang. Ini kira ramai. Saya pergi masjid Derga bagi kuliah subuh pagi Jumaat. Tuan-tuan dekat 400 orang. Ramai. Masjid di Kuala Lumpur yang besar-besar masjid. Masjid Kuala Lumpur tu sebagai daripadanya 4 kali lebih besar daripada ini. Tak ada orang. Tak ada. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan dunia kamu, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya dalam kehidupan akhirat kamu, kuncinya adalah ilmu. Kalau kamu nak berjaya kedua-duanya, dunia akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Mulai hari ini, tuan-tuan, paksakan diri. Tak ada orang boleh paksa kita. Kita kena paksa diri kita sendiri. Pak mertua kita tak boleh paksa kita. Mak mertua kita tak boleh paksa kita. Abang sulung kita tak boleh paksa kita. Kakak sulung kita tak boleh paksa kita. Kita kena paksa diri kita. Tuan-tuan di rumah semua ada. Kereta ada, mutu ada, gerek ada. Awak tak tojang mai masjid hutang kampung ni. Awak tak pulih steering tu halal kepada masjid hutang kampung ni. Tapi nak hulas, nak pulih steering tu pergi Aman Central, mudah pula. Pergi Nur Kuala Muda sana, mudah pula. Pergi Kuala Kedah, mudah pula. Tapi nak pergi masjid hutan kampung, awak susah sangat. Awak berat sangat. Inilah dulu soal hati. Hati sudah seperti batu, hati sudah seperti besi, hati sudah mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Allah tambah lagi hati yang berpenyakit, yang sedia berpenyakit dengan penyakit. Apa hati tak berpenyakit? Rumah ni, rumah. Dalam 20 langkah saja daripada masjid ini. Tak main. Tak main. Rumah yang paling dekat sekali dengan masjid ni, berapa jauh rumah yang paling dekat sekali? Rumah yang paling dekat, rumah orang Islam. Berapa jauh daripada masjid ni? Berapa minit jalan? Kalau berjalan kaki, berapa minit? Rumah yang paling hampir sekali. Sebelah aja. 1 minit. 1 minit. 1 minit. Dia dengar ceramah malam ni, tuan-tuan. Dia dah dengar ceramah-ceramah orang lain. Tapi pasal hati mati, Allah letakkan dia di rumah. Allah tak langkahkan kakinya ke masjid hutang kampung ini. Dan dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling rugi dalam hidup dia. Tak maaflah. 1 minit tuan kata. 1 minit ni kan bertemu pintu ni.
1 minit. Belaga pancok kot. Saudara yang saya muliakan sekalian. Balik tadi. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang keempat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Apa dia? Pakaian kamu bersihkanlah. Ini banyak ulasan daripada mufassirin. Bukan saja pakaian, tuan-tuan. Saya punya vest, saya punya reda ini, saya punya baju, saya punya jubah saya. Bukan itu. Tapi ialah pakaian hati. Pakaian jiwa. Pakaian yang kotor, hati yang kotor, dengki, hasad, cemburu. Tak mau memaafkan. Satu penyakit yang paling tidak digemari oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala ialah tidak suka memaafkan. Penyakit besar ni. Kita bawa penyakit ini sampai mati tidak memaafkan orang. Sedangkan hutang yang paling baiknya kita memaafkan hutangnya. Apalagi dosa-dosa selain daripada hutang. Nabi kata maafkan. Terbukalah hati memaafkan. Jangan bawa tu. Jangan bawa hutang tidak memaafkan orang. Masuk kubur. Jangan. Kita bergaduh dengan ipak kita. Jangan bawa penyakit bergaduh tu dalam kubur. Kita bergaduh dengan pak menekan kita, mak menekan kita. Jangan bawa penyakit itu dalam kubur. Kita bergaduh dengan suami kita. Jangan bawa pergaduhan itu dalam kubur. Saudara. Wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu bersihkanlah. Pakaian ini mudah. Semua ada washing machine. Masuk dalam washing machine dalam 40 minit. Masukkan dalam dryer, insyaAllah dalam masa 1 jam setengah, gosok, pakai semula. Mudah. Tapi hati yang kotor ni, hati yang kotor. Antara hati yang kotor ni, tuan-tuan, hati yang kotor ni, yang mudah nak bersihkan. Tempat membersih hati namanya Masjid Hutang Kampung, Kota Star, Alok Star, Kedah Darul Aman. Ini dia punya tempat dia. Dia punya washing machine, dia tahu washing machine dia Masjid Jami Hutan Kampung. Betul? Betul saya sebut tu. Saya cari-cari hutan tadi, tak ada hutan. Kok mana dia jadi hutan kampung loh? Saya mai tadi daripada Alok Star. 2-3 kali pusing ni. Nak cari hutan, tak ada. Saudara-saudara. Pakaian kamu bersihkanlah. Jangan mati sebelum kita membersihkan titik-titik hitam di hati kita. The black spots on our heart. Titik-titik hitam. Apa titik hitam itu? Dengki. Apa titik hitam itu? Khianat. Apa titik hitam itu? Sombong. Apa titik hitam itu? Tidak memaafkan. Apa titik hitam itu? Mencari-cari kesalahan isteri, mencari-cari kesalahan suami, mencari-cari kesalahan anak, mencari-cari kesalahan jiran tetangga. Itu titik hitam. Apa titik hitam lagi? Tak mau kompromis. Bertengkar suami isteri, tak mau kompromis. Macam mana? Hati. Cemburu. Nak dibersihkan ni, nak bersihkan. Wasiyabaka fatahhir. Tidak ada sifat qanaah. Suami dah bagi macam-macam dah suami bagi.
kereta boleh guna, rumah selesa, 3 bilik aircon, fridge penuh dengan makanan. Apa lagi? Apa lagi? Tak seronok lagi, nak minta lagi. Bagi pressure kepada suami. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Saudara, Allah benci kepada wanita seperti ini. Maka sebab itu wanita seperti ini perlu memiliki satu sifat namanya qanaah. Qanaah. Apa dia qanaah? Selesa dengan apa yang ada. Cukuplah. Jangan duk pressure suami. Anak-anak jangan duk pressure mak ayah. Jangan. Sebab itu dalam keluarga kita ni nak membersihkan wasiyabaka fatakhir, nak membersihkan pakaian hati ni. Kita dengan ipar, kita dengan mertua. Ramai orang yang tak ngam dengan mak mertua. Tak ngam. Ada orang dah 7 tahun tak bertemu dengan mak mertua. Hari raya hantar isteri rumah mak mertua, dia pula duduk di hotel di satu tempat yang lain. Tapi pun tak salam pun dengan mak mertua. 6 tahun. Macam mana nak mati? Bagi tahu saya lagu mana nak mati. Mak mertua ni macam mak kita. Kita kahwin dengan anak dia, dia ada mak kita. Bercerai, masih mak kita. Tak batal wudu. Wasiyabaka fatahhir. Macam mana? Jalan. Amboi. Dia punya signal jalan. Boleh? Sambung-sambung sikit boleh tak? Tuan boleh sambung sikit? Boleh? Perempuan sana boleh sambung sikit? Okey? Boleh? Dia dah angkat tangan tu. Angkat tangan. Tu yang 2 batu daripada sini ni. Boleh? Mau dia angkat tangan juga pun. Tapi tuan-tuan walaupun jauh, tuan-tuan ada kekuatan nak datang. Hak ni yang 1 minit berjalan tak datang ni. Baik. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang kelima, warrujza fahjur, dosa-dosa tinggalkanlah. Apa yang kelima? Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa dengan Allah, tak salat. Dengan dosa dengan Allah, tak jaga salat. Dosa dengan Allah, salat di hujung-hujung waktu. Dosa dengan Allah, semayang di rumah, tak semayang di masjid. Dosa. Dosa tentang salat. Tak ajak isteri kita lagu nak salat yang betul. Lagu mana nak salat dengan betul? Tak bawa isteri ke dalam majlis ilmu untuk belajar tentang salat. Setiap minggu tuan-tuan di Seri Mentalun, setiap minggu hari Sabtu ada kuliah duha. Tadi 90%, 70% daripadanya wanita, 30% laki-laki yang hadir tadi. Bila tu saya tengok susunannya, yang orang-orang yang nak datang pensyarah-pensyarah yang hebat-hebat tuan-tuan, hebat-hebat. Kebanyakan daripada luar datang. Bila ada makan pak lepas tu, ada makan Tuan Bilal, ada makan. Makan dibagi, minum dibagi, air mineral dibagi. Ustaz dia bagi, ilmu dia bagi. Tapi orang hutan kampung menyorok dalam hutan dia. Macam mana? Warrujza fahjur, dosa-dosa tinggalkanlah. Tinggalkan dosa, tinggalkan. Jangan buat dosa.
Mulai esok kita bagi tahu janji dengan Allah, tangan ini tak buat dosa, mata ini tak buat dosa, telinga ini tak buat dosa, lidah ini tak buat dosa, kaki ini tak buat dosa. Kena janjilah tuan-tuan, saya pun janji dengan Allah. Janganlah tuan-tuan tagih pahala, tambah pahala. Ambil dalam rumah. Senyum dengan anak dan isteri, pahala. Pahala. Bagi salam pada mak mentua, pahala. Pelawai ipak-ipak datang rumah, pahala. Adik ipak nak main, masak di dapur, pahala. Susah ke? Cuci baju suami, pahala. Lipat baju suami, pahala. Masya Allah. Masakkan anak-anak dan suami, pahala. Yang besar, datang ke masjid, pahala. Bawa majlis ilmu, pahala. Saudara, ruang untuk pahala begitu luas, begitu luas. Tapi kita dosa juga. Saudara yang saya muliakan sekalian, warujza fahjur, dosa-dosa tinggalkanlah, gugurkanlah dosa-dosa. Tak mau lagi dosa dah. Ada telinga, jangan duk dengar cerita-cerita. Duk kata orang tu, duk kata orang ni, duk fitnah orang tu, duk fitnah orang ni. Tutup telinga, tutup telinga, tutup. Mata, duk pandang orang tu, duk pandang orang ni. Duk komen orang tu, duk komen orang ni. Tak mau. Lidah ni. Kadang-kadang isteri cerita keburukan suami dengan orang lain. Jangan. Isteri boleh cerita keburukan suami di hadapan hakim yang berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka. Bukan duk jajah kelemahan suami dengan jiran, dengan sahabat, dengan saudara mara. Bukan. Saudara, hati ini, balik pada hati ini. Warujza fahjur, dosa hati ni, hati. Kereh hati. Tadi sukar nak memaafkan. Sukar nak pujuk hati kita. Sayalah, termasuk sayalah. Bukan senang. Senang ke nak datang kemari tuan-tuan, 5 jam. Bawa lagi isteri saya bawa 2 orang pekerja-pekerja saya, bawa kereta. Senang ke tuan-tuan? Tinggal kerja saya, tinggal komitmen saya di Kuala Lumpur 4 hari. Senang ke? Tapi inilah pengorbanan. Inilah jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha kecil, usaha paling kecil Hasan Ali untuk mendapatkan sayang Allah, kasih Allah, cinta Allah terhadap saya, isteri, anak-anak. Ini yang saya lakukan. 40 tahun dah saya berdakwah ni tuan-tuan. 40 tahun. Kalau saya 40 tahun, teman yang duduk sebelah ni, 1 minit tak datang ke masjid, macam mana? Saudara, warjuz fahjur. Bila malakal maut mencabut nyawa kita nanti, pertama,
jangan ada dosa antara suami dan isteri. Kedua, jangan ada dosa dengan ibu ayah. Ketiga, jangan ada dosa dengan mertua, mak mertua dan ayah mertua. Empat, jangan ada dosa dengan adik, abang dan kakak. Lima, jangan ada dosa dengan teman-teman yang secara langsung tidak langsung dihubungkan kepada kita. Jangan. 6. Jangan ada dosa dengan jiran tetangga dan sahabat handai. 7. Jangan ada dosa dengan imam masjid, dengan bilal masjid, dengan pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid. 8. Jangan ada dosa dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, baru boleh malaikat maut mencabut nyawa kita. Mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi 1 minit pukul 9. Biasanya kuliah maghrib ni sampai jam berapa? Ustaz Ruslim, sampai jam berapa? Biasanya, biasa. Sampai dah habis kan? Kau tak habis kan? Pukul 9 habis dah? Okay. Saya ambil lagi 10 minit, boleh? Warrujza fajur wala tamnun tastaksir. Jangan kamu hitung-hitung. Ish, aku dah buat itu, aku dah buat ini, aku dah bagi tahu itu, aku dah bagi itu, aku dah keluar belanja itu, aku dah keluar belanja ini. Jangan hitung-hitung. Untuk agama Allah jangan hitung-hitung. Wali rabbika fasbir. Yang ketujuh, akhir sekali. Untuk Tuhan kamu bersabarlah. Untuk baiki diri, sabarlah. Untuk didik isteri yang degil tu, sabarlah. Untuk didik suami yang ketegak tu, sabarlah. Sabar. InsyaAllah, sabar. Allah akan beri sesuatu kepada kita. Supaya yang sesuatu itu menerangi hidup di dunia. Dan menerangi jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tadi Al-Fadhil Ustaz Ruslin ada sebut, tuan-tuan sebelum balik mesti dapatkan ini. Datang ke depan ni ataupun tuan-tuan tengok di mana sahabat saya, ada 2 orang tadi. Di mana tuan sahabat saya? Di mana sahabat saya? Di belakang sana, belakang. Yang pertama dapatkan ini tuan-tuan. Jangan balik sebelum dapatkan ini. Kalau boleh satu orang ambil 2-3 keping ni. Sebab kepada teman-teman. Apa dia tuan-tuan? Saya akan membangunkan, sedang membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya dalam dunia. Tak ada di Saudi, tak ada di Egypt, tak ada di Yaman, tak ada di England, tak ada di Amerika, tak ada di Australia. Yang ada nanti sedang dibangunkan. Nanti sedang kerja-kerja tanah sedang dibuat sekarang ni. Akan dibangunkan di Kampung Lebu, Mempaga, Bentung, Pahang Darul Makmur. Di tanah 7 ekar yang sudah diwakafkan. Pewakafnya 2 orang profesional. Suaminya konsultan. Isterinya umur 47 tahun. Senior lawyer. Wakaf tanah mereka. Tanah yang berharga ni. Tepi jalan. Tanah tepi jalan. Berharga. Tapi mereka sayang Allah. Mereka sayang Rasul. Mereka sayang umat. Mereka wakafkan tanah ini. Untuk dibangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yayasan saya dipilih menjadi mutawalli. Tahu mutawalli? Mutawalli ini pengurus, pentadbir, pembangun kepada projek ini. Tanah sudah diwakaf. Yang nak membangun siapa? Saya dipilih mutawalli. Yang nak isi program siapa? Saya. Yayasan saya, Yayasan Sabah namanya. Sebagai mutawalli. Apa program yang nak dibuat di sini? Pertama namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat
pengajian warga emas. Saudara, orang-orang yang dulunya waktu kerja, sibuk dengan kerja, waktu bisnes, sibuk dengan bisnes. Solat tak jaga, solat Jumaat pun tak dan. Duduk majlis ilmu, tak ada masa. Masa kerja dulu. Kerja dengan swasta. Kerja dengan Shell, kerja dengan ESO misalnya. Pagi dapat pressure daripada bos, petang pressure, malam pressure. Sampai tak boleh nak pergi masjid. Bos tak pagi sembahyang Jumaat kadang-kadang. Bila sampai umur 50, terfikir tentang baru terfikir, aku nak mati dah ni. Ilmu agama kosong. Ilmu fardu ain kosong. Ilmu fardu kifayah kosong. Di sinilah tempatnya. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Duduk sini 1 bulan boleh, setahun boleh, 5 tahun boleh, 10 tahun boleh, seumur hidup boleh. Di sini. Program yang kedua namanya program penjagaan warga tua. Atau Old Age Home Care. Old Age Home Care. Saudara, kalau anak-anak tak sungguh-sungguh nak jaga kita, anak sungguh-sungguh tapi menantu tak sungguh-sungguh, jangan duduk rumah mereka, tuan-tuan. Tuan akan diracun. Perasaan tuan-tuan akan diracun hari-hari nanti. Datang ke sini, tuan-tuan, datang ke sini. Habiskan nyawa di sini. Setiap orang yang main di sini ni, nanti ada 350 orang di tempat ini. Pagi-pagi mereka bangun, hari-hari 4:30 pagi. Mesti tahajud. Mesti tahajud. Mesti tahajud. Seminggu 7 kali tahajud. Sebulan 30 kali tahajud. Setahun 365 kali tahajud. 10 tahun 3.650 kali tahajud. Kalau duduk rumah sendiri walaupun hanya dalam 1 minit berjalan, tak tahajud, tuan-tuan. Tak ada kekuatan nak tahajud. Tak pergi masjid pun. Di sini semua sembahyangnya di Balai Islam namanya. Balai Islamnya besar, boleh tampung 600-700 orang. Harga 3.8 juta ringgit. Balai Islam saja. Yang ketiga, kursus jangka pendek. Seminggu. Habis seminggu, balik. Bila ada masalah pang, mai pula. Kali yang kedua, minggu yang kedua, balik. Bila masalah pang, mai pula. Sampailah yang kelima. Apa ilmunya? Mati dalam husnul khatimah 1. Mati dalam husnul khatimah 2. Mati dalam husnul khatimah 3. Sampailah mati dalam husnul khatimah 5. Tempat ini, kalau saya boleh rungkaikan tempat ini ialah untuk mati mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan. Saya buat ini. Tak ada dalam dunia. Tuan-tuan aminkan doa daripada imam ini, daripada Ustaz Ruslim. Tuan-tuan aminkan doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Tapi apa artinya? Yang tak jaga salat terus tak jaga salat. Yang tak ada ilmu terus tak ada ilmu. Yang jahil terus jahil. Yang tak bersedia untuk mati terus tak bersedia untuk mati. Inilah tempatnya. Jadi tuan-tuan keluar nanti jangan ambil lebih sikit pun tak apa. Minta ni dengan sahabat-sahabat saya ada 2 orang di sana, minta. Sebar, tuan-tuan. Yang mudahnya tuan-tuan pergi kepada kita punya Facebook page Datuk Dr. Sultan Muhammad Ali. Nanti tuan-tuan mintakan ni ada kat sini, ambil kat sini pun boleh. Kad saya ni. Ni kad saya, di belakang kad saya ni ada 6 media sosial. Ada Facebook, ada TikTok, ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube. Semuanya ada cerita ni, tuan-tuan. Semuanya ada cerita ni. Tuan-tuan type saja. Sama ada Facebook, type atau pada website Anjung Husnul Khatimah. Ustaz, bukan tempatnya di Bukit Cerakah. Kita dah ubah itu dulu, Ustaz ya. Ada soalan masalah teknikal tak boleh buat di Bukit Cerakah. Yang itu kita pindahkan di Pahang Darul Makmur ni. Bukit Cerakah tu 3 ekar, Ustaz. Saya dah wakaf tanah tu. Tanah Bukit Cerakah tu nilainya 2.8 juta, Ustaz. Ringgit. Saya sudah wakaf. Tapi tak boleh dibangunkan. Ada cerun namanya, ada cerun sikit tak boleh dibangunkan.
Jadi kita pindah di sini. 7 ekar. 7 ekar ni cantik lah. Untuk kita buat 3 program yang saya sebutkan tadi. Nanti keluar tuan-tuan. Tuan-tuan ambil. Serah pada tuan-tuan. Nak menyertai derma bersama-sama. RM10 kah? RM10, RM50 kah? Nanti Allah bina mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerja yang paling hebat di sisi Allah. Melainkan kita mengusahakan manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemungkinan manusia itu pak cik kita, pak saudara kita, pak menakan kita. Kemungkinan orang itu ialah mak kemenakan kita, mak menakan kita. Kemungkinan mak mentua kita. Ni mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, buku ni. Saya tulis 40 buku. Ini buku yang terakhir. 3 ni buku yang paling among the latest of the 40 books that I have written. Ni. Saudara, bacalah buku ini. Bukan kerana saya tulis, tapi saya tahu isinya banyak menolong tuan-tuan untuk mati dalam husnul khatimah. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Bacalah tuan-tuan, baca. Dia ada 266 muka surat, 267 muka surat. Baca tuan-tuan, baca. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan bila baca ni, tuan-tuan rumah 10 km pun tuan-tuan akan datang ke masjid. Betul? Tuan-tuan sakit pening pun, tuan-tuan sakit pening, batuk, terkohol-kohol kita batuk. Tapi kehadiran ke masjid tidak terbatas. Tuan-tuan dah baca buku ini, tuan-tuan rimah, rasa rimah kalau tak dapat subuh berjamaah di masjid. Ni. Tuan-tuan kalau baca buku ini, tuan-tuan keluar. Tadi kita punya maghrib 7.34. 7.34. Tuan-tuan pederai kereta. Sebab aku tak nak miss salat maghrib berjemaah di hutan kampung, masjid hutan kampung, masjid jami hutan kampung. Ni. Pasal nak mati dalam husnul khatimah. Nombor 2. Buku ini tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saudara perlu memiliki anak-anak yang saleh, anak yang salehah. Anak yang menjaga saudara. Tangan-tangan jari temali mereka yang saleh, yang salehah. Senyum mereka yang saleh, yang salehah. Dia basuh najis kita nanti tuan. Anak basuh najis. Tangan yang menampung najis itu. Tangan yang saleh. Tangan yang saleh. Dia tak nak pakai glove. Pasal mak dia basuh najis dia. Waktu dia bayi, basuh dia kanak-kanak. Mak tak pakai glove. Jadi dia basuh najis mak ayah dia di hujung usia. Tak pakai glove. Anak yang saleh. Anak yang saleh. Ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku yang ketiga. Tuan-tuan ini ni. Tadi di Mentalun, saya ambil yang hujung, saya bentangkan kepada wanita untuk menjadi wanita ahli syurga. Tajuk buku ini ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya dah kahwin 27 hari bulan Julai ni 50 tahun tuan. 50 tahun saya kahwin. Jubli Mas 27 hari bulan 7 ni. 25 hari bulan 7. Saudara, saya tulis ni untuk isteri, untuk anak-anak, untuk teman-teman. Kahwin 50 tahun. Isteri kita tak masuk syurga juga. Kahwin 50 tahun. Isteri kita bukan pilihan untuk masuk syurga. Karena suami tak kisah tentang kesyurgaan itu. Maka saya tulis buku tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga.
Istriku bukan ahli syurga. Itu rendah sikit lagi. Istriku bukan bidadari syurga. Itu rendah lagi. Istriku ketua bidadari syurga. Buku ni boleh dapat di sini. Kalau tidak, dalam pos. Kita pos. Tuan-tuan pergi ATM machine, masukkan duitnya, kemudian tu bagikan resitnya kepada kita, tulis alamat saja. Kita akan post. Dalam masa 3-4 hari, tuan-tuan dapat melalui post buku ni, insyaAllah. Kalau malam ni. Tuan-tuan ataupun malam ni boleh buat, tuan-tuan, QR code. Tahu pakai QR code? Tuan-tuan beli dengan QR code saja. Boleh, insyaAllah. Nanti di luar sana boleh dapatkan QR code punya logo tu. InsyaAllah. Jadi kemudian tuan-tuan dan puan kad ini. Sini ada. Siapa-siapa yang nak di sini pun di sinilah, yang di luar pun di luar lah kad ni. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan. Panjang-panjangkan dakwah ini. Tuan-tuan dan tuan-tuan forwardkan kepada seorang manusia, dan manusia itu menuntun social media saya, cerita mengenai kematian, cerita mengenai Islam, cerita mengenai iman. Kok itu nanti menjadi asbab terbukanya pintu syurga buat tuan-tuan. Karena tuan-tuan sudah terlibat dalam dakwah, mendakwahkan agama Allah ini. Tuan-tuan boleh ambil gambar dia, buat screenshot ke dan sebagainya, sebar kepada konteks. Semua ada konteks ya. Tuan dalam telefon paling tidaknya ada 50 konteks. Sebar semua. Saudara, inilah kerja kita. Bukan dapat ganjaran. Tak ada ganjaran duit ni, tak ada. Tapi ganjaran di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat ni tuan-tuan dan puan, bukan duit ni. Apa yang saya buat ni, saya tumpahkan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ustaz Ruslim, saya dah pungut 2 juta ringgit, Ustaz. 2 juta ringgit. Buku, yuran-yuran yang diberikan kepada saya dalam program-program yang saya kendalikan. Sebagian besarnya saya masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Nak membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Bayang tu. Umur saya, tuan-tuan, berapa tahun umur saya? Umur saya 75 tahun, tuan. Umur saya, Tuan Bilal, 75 tahun. 75 tahun, 5 jam daripada Kuala Lumpur. 55 tahun, tuan-tuan, 4 hari di sini. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Saya bukan nak mengatakan hebatnya saya. Dah. Inilah langkah kerdil oleh manusia kerdil untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima sedikit apa yang saya lakukan ini sebagai amal saleh untuk dibukakan pintu syurga buat saya nanti, insya-Allah. Dan saya doakan tuan-tuan, anak-anak karya Masjid Jami' Hutan Kampung ini, Al-Ustaz ini, mudah-mudahan tuan-tuan diberkati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Kepada mereka yang belum dapat lagi datang ke masjid ini, kita doa, tuan-tuan, kita doa. Kita doa. Allah bagi taufik dan hidayah kepada mereka. Supaya yang 1 minit, yang 10 minit, yang 15 minit, yang 20 minit, start kereta mereka, start mutu mereka, tunggang gerak mereka untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan ya. Saya harap insya-Allah ya. Ini bukan kali pertama. Kali pertama saya datang ke sini, tuan-tuan ya. Kita harap telah membuahkan sesuatu yang baik kepada saya. Kita harap tuan-tuan sudah memahami. Kita harap insya-Allah beberapa perjanjian untuk diri kita esok. Esok, tuan-tuan, 1 saja pesan saya, 1 saja. Jangan sembahyang di rumah, jangan sembahyang di rumah, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid. Kalau boleh mati waktu sujud di masjid ini. Kalau boleh. Ini namanya mati yang dicemburui. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Pesan saya sekali lagi. Jangan tinggal masjid, jangan tinggal masjid, jangan tinggal. Bawa anak ke masjid, bawa isteri ke masjid. Bawa mak ke masjid, bawa ayah ke masjid, bawa mertua ke masjid, bawa ipar ke masjid. Akhirnya bawa jiran tetangga dan umat ke masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, daripada baiknya pada saudara. Terima kasih yang tak terhingga bagi pihak isteri saya yang sama-sama dengan saya mai. Dan 2 orang sahabat saya di luar, tuan-tuan dapatkan semua ni, buku ni di luar ni. Dapat di luar ni tu.
Brosur-brosur ni kat sini pun ada sikit lah. Kad-kad pun di luar tu ada semua tuan-tuan ya. Buku-buku ni boleh online, boleh dibeli sekarang, boleh buat QR code. Tuan-tuan insya-Allah dapat kalau baca tuan-tuan. Saya yakin buku ini lain daripada yang lain. Kesannya lain daripada yang lain insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita doa sikit tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami kepada Islam, bukakanlah hati kami kepada iman, bukakanlah hati kami kepada taqwa, bukakanlah hati kami kepada ihsan. Ya Allah, Engkau jadikan kami orang yang akan merindui masjid, orang yang menyayangi masjid, orang yang mengasihi masjid, orang yang mencintai masjid, orang yang memakmurkan masjid, orang yang berdiri di saf pertama, kedua dan ketiga dalam masjid ini. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami, hati anak-anak kami, anak muda kami. Ya Allah, kami tak nampak anak muda malam ini tuan-tuan. Kami tak nampak anak muda. Di mana anak muda kami? Ya Allah, bukakanlah hati-hati mereka. Ya Allah, bukakanlah hati mereka. Ya Allah, janganlah mereka habiskan masa umur muda mereka dengan kekuatan muda mereka. Mereka lara, mereka berpoya-poya. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, kepada ayah-ayah dan ibu-ibu mereka yang ada di sini, berilah kekuatan kepada ayah ibu ini. Ya Allah, untuk terus memimpin anak-anak mereka, menggunakan apa saja yang ada kepada mereka itu, untuk membawa mereka datang ke rumah Engkau ini. Ya Allah, kami sayang anak kami. Ya Allah, kami sayang anak laki-laki kami. Ya Allah, kami sayang anak perempuan kami. Ya Allah, kami sayang istri kami. Kami sayang suami kami. Kami sayang ibu dan ayah bunda kami. Kami sayang abang, adik dan kakak kami. Kami sayang mertua-mertua kami. Dan kami sayang insan sejagatnya. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam Islam. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Matikan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah hati teman-teman di sini untuk bersama-sama kami, untuk mendirikan, membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah untuk insan. Ya Allah, untuk umat Muhammad. Ya Allah, bukan untuk keuntungan dunia. Ya Allah, kami lakukan untuk mendapat keredaan Engkau, kemauan Engkau, untuk mendapatkan belas ihsan Engkau. Ya Allah, jadikanlah Anjung Husnul Khatimah ini satu realisasi, satu kemungkinan besar yang akan menjadi puncak tempat untuk membentuk umat Islam, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam taqwa. Bukakanlah hati-hati insan di sini untuk memberikan sumbangan yang seadil-adilnya kepada projek ini. Ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui, Engkau lah Maha penyayang, Engkau lah Maha adil. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.